Malam ni tak tahu kenapa dia tak auto masuk. Saya pun confused. Tak apalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera lah ya. Kejap, kelas mana tu? Okey, kita selamat berjumpa lagi . Okey, hari ni kita akan sambunglah tajuk titik pulang modal kita pada 2 hari lepas. Okey, kalau awak ingat lagi titik pulang modal di mana apa benda sebenarnya titik pulang modal tu, siapa ingat? Kenapa kita nak tahu tentang titik pulang modal ni? Untuk menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian pada setiap peringkat jualan. Okey, sekejap. Tadi saya dengar Kesha angkat tangan seorang yang cakap. Seorang-seorang. Sekejap mana? Saya cari sana tak jumpa, cari sini tak jumpa. Okey. Okey, sebenarnya kalau kita tengok titik pulang modal ni di mana adalah satu tahap pengeluaran. Di mana perniagaan tersebut tidak untung ataupun tidak rugi. Okey, kenapa dia kena tahu tahap pengeluaran tu? Jadi supaya dia tidak beroperasi dalam keadaan rendah daripada TPM tu, titik pulang modal. Kalau boleh dia kena beroperasi lebih daripada tu. Okey, kalau awak ingat minggu lepas saya ada sharekan ni kan, ada tak lagi kalau saya tak buang. Minggu lepas pula. Sekejap Okey, sekejap. Kalau saya hopefully tak buang. Macam dah buang je. Aduh. Ni form 4. Okey, ni awak punya kelas. Ni yang 2 hari lepas kita dah belajar titik pulang modal. Okey, jadi kalau awak tengok titik pulang modal ni, yang tengah-tengah tu yang saya bulatkan pakai warna merah tu, itulah tahap pengeluaran untuk perniagaan ini beroperasi. Kalau awak tengok dia beroperasi pada keadaan dalam garis yang saya lorek warna kuning tu, kat situ kalau awak tengok perniagaan tersebut beroperasi dalam keadaan rugi. Di mana kilang tersebut kalau awak tengok dia punya kos, kan ada garisan kos tetap dan juga jumlah jualan tu. Kalau awak tengok, minta maaf lah kalau awak tak faham tulisan saya. Okey, kalau yang kat kawasan kuning tu jumlah jualan dia lebih rendah berbanding dengan jumlah kos. Jadi sebab tu dia rugi. Okey, dan juga bila yang sebelah purple tu
Kalau awak tengok jumlah jualan dia pula lebih daripada jumlah kos. Jadi sebabkan jumlah jualan dia lebih banyak, jadi dia berada dalam keadaan yang untung. Kita kena tahu ni berapa production kita yang ni titik pulang modal supaya kita tak beroperasi ataupun kilang tu tak beroperasi dalam keadaan rugi. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya pasal titik pulang modal tu? Sorry, Syulu. Boleh Okey, hari ni kita akan masuk satu soalan yang baru. Hari tu saya dah minta juga awak buat. Okey, yang ni perniagaan Liza. Pembekal biskut bercadang mengeluarkan biskut aneka perisa di Rawang. Ni saya jawab dekat Jamboard dulu lah Anggaran kos untuk pengeluaran tersebut adalah seperti berikut. Okey. Sekejap Okey, jadi kalau awak tengok dia kata sewa kilang. Sekejap, saya salin dulu sekejap. Sewa kilang RM30,000. Pelbagai kos overhead RM20,000. Okey, lepas tu dia kata kos bahan langsung. Okey, ni 1,000 unit Sekejap. Siapa tu? Okey, 1,000 unit 8,000. Okey, sambil ni pastikan awak dah klik kehadiran Okey, pelbagai kos tadi 8,000, buruh langsung. Okey, dia 12,000. Dan juga harga jualan ialah 70 dia keluarkan biskut aneka perisa harga satu setin RM70 dah azan kejap Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini Okey, ni maklumat dia lah sewa kilang 30,000, kos overhead, pelbagai kos overhead 20,000, kos bahan langsung 8,000, kos buruh langsung 12,000 dan harga jualan setin ialah 70. Dan kemudian soalan pertama dia tanya tentang kos berubah seunit. Yang mana satu kos berubah? Yang mana satu kos berubah kalau tengok daripada soalan ni? Kalau awak tak faham soalan saya tulis ni, tengok kat sini. Yang mana satu kos berubah? Kos bahan langsung Dan kos dengan pelbagai kos overhead. Okey, mungkin semalam saya pun lupa nak terangkan betul-betul Okey, sebenarnya kalau kita tengok kan kita dah belajar akaun pengeluaran tu, yang kos buruh langsung, bahan langsung dan juga belanja langsung, yang tu sebenarnya adalah kos berubah. Okey, sebab dia berubah mengikut apa nama dia? Berubah mengikut tahap pengeluaran.
Manakala cost overhead, cost overhead adalah kos tetap. Jadi kalau daripada soalan ni kita tengok mana satu dia punya kos apa nama dia? Apa dek? Kalau kita tengok mana satu kos yang ni lah dua ni ni Allah. Ni merupakan dia punya kos kos apa nama dia tadi? Kos berubah. Jadi kita tengok kat sini nak cari, kita cari jumlah kos dulu jumlah kos berubah. Adalah sama dengan kos buruh langsung tambah kos bahan langsung. Kos buruh langsung dia tadi adalah 12,000. Tambahkan dengan kos bahan langsung ialah 8,000. Anis. Mama Anis. Anis. Tolong buka pintu tu. Buka pintu Anusha. Jadi jumlah dia ialah 20,000. Tapi soalan dia nak kos berubah seunit. Jadi apa yang kita kena buat? Bahagi 1,000. Ya, bahagi dengan 1,000 sebab dia kata ini adalah untuk 1,000 punya tahap unit output maknanya dia punya tahap pengeluaran dia. Jadi 20,000 bahagi dengan 1,000. Jadi kita matikan. Jadi dapatlah kos berubah dia RM20 seunit. Ini jawapan untuk 6A. Setakat ni sama dengan jawapan yang saya cari, saya dapat? Sama cikgu. Sebelum tu saya lupa nak tanya, berapa orang kelas 5 Cemera yang buat soalan ni? Angkat tangan. Angkat tangan. Very good. Awak angkat tangan sekejap. Tengok berapa orang. 1, 2, 3. 3 orang je. Yang lain? 4 orang, bagus. Yang lain? Tapi saya mengharapkan dia sangat kerja sama daripada awak untuk buat kerja khusus nanti. Jangan macam ni pula, semua orang kena buat. Ini je lah yang saya boleh tolong awak. Untuk ni nanti awak dah masuk Dewan Peksa sekarang, kita dah susah nak selamatkan markah awak. Manakala 5 Wira, saya nak tanya berapa orang yang buat soalan ni? Tolong angkat tangan. Ni, tekan dekat raise hand ni. Wanur Syafiqah, Erilia, bagus. Lagi? Yang lain-lain? Nabila, bagus. Tak susah kan sebenarnya? Senang je. Fakrunisa tak ni? Syarul Akmal, bagus. Yang lain tolong buat. Alright. Nur Batrisha. Nanti saya inilah hantarkan kerja tu Alright. 6A dah. Kita pergi pada 6A1 ni tadi. Kita pergi pula pada 6A2. 6A2 dia kata berapakah jumlah kos tetap? Kos tetap dia apa kat sini? Iaitu Cost overhead. Yang ni sewa kilang dengan pelbagai kos overhead. Kalau awak tengok sewa kilang kan dia tak berubah, awak tak buat barang apa-apa pun kena bayar sewa. Kena buat barang banyak pun kena bayar sewa juga banyak yang sama. Jadi jumlah dia ialah 30,000
tambahkan dengan pelbagai kos overhead, jadi jumlah dia ialah 50,000. Okey, dia nak soalan dia tadi jumlah kos tetap Jadi sewa kilang sama dengan sewa kilang tambah kos overhead. Okey, jadi 30,000 tambah 20,000. Jadi kita dapat 50,000 ringgit. Ini RM Okey, tu kita punya jumlah kos tetap. Okey, sekarang ni dia suruh kira pula titik pulang modal. Okey, titik pulang modal dalam unit. Apa dia punya formula? 6A3. TPM dalam unit. Formula dia apa? Kos tetap bahagi dengan harga. Ada margin caruman seunit pun betul, ataupun harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kos berubah seunit. Okey. Kita dah dapat tadi kos tetap kita adalah 50,000 kan, daripada awak punya tadi 6A2. Harga jualan seunit dia dah bagi kat dalam soalan, iaitu RM70. Manakala dia punya apa ni tadi, kos berubah seunit. Kos berubah seunit tadi kita dapat RM20. Kan? Yang 6A1 tadi, RM20. Jadi sekarang ni kita masukkan dalam formula ni kos tetap dia 50,000 bahagi 70 tolak 20. Okey, saya nasihatkan bila soalan yang ada formula macam ni, kan, awak tuliskan dengan nama penuh dia, jangan bagi dekat pemeriksa KT, bagi HJS, bagi tolak KBS. Pengsan dia tak faham pemeriksa tu. Jadi awak kena tulislah kos tetap bagi harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Bagi formula ni. Okey, sebab formula ni banyak kali saya tengok dia menjadi markah penyelamat kepada pelajar. Okey, kenapa saya kata dia markah penyelamat? Katakanlah kat depan tadi dia ada tersalah kira, kan, katakanlah dia salah kira kos berubah seunit. Okey, dia dah hilang markah kat sini. Tapi yang jadi penyelamat dia dapat markah kat sini sebab formula dia betul. Okey, jadi tolong biasakan tajuk TPM ni. Kalau awak tengok dulu awal-awal kita belajar tentang yang nisbah keuntungan semua tu, tulis formula dia. Kalau dia nak apa nama dia? Untung kasar atas jualan ke apa benda ke, awak tuliskan formula dulu, lepas tu baru awak kira, tunjukkan jalan pengiraan dia. Okey? Jangan tiba-tiba terus jawapan. Nanti sekarang tu mengundang bahayalah, takut hilang markah je kat situ. Okey, ni kita kira kita dapat, ni biasanya soalan kira macam ni dua markah kalau tak silap. Sekejap saya ambil kalkulator. Nak ambil siap-siap. Okey, 50,000, 70 tolak 20, 50 kan. Jadi 50,000 bahagi 50. Jadi dapat 1,000. Unit kan. Jadi jawapan dia ialah 1,000 unit.
Ni TPM dalam unit. Okey, seterusnya dia nak TPM dalam RM. TPM dalam RM pula apa yang kita kena buat ialah TPM ni 6A4. Sekejap, siapa masuk? Alamak, lupa nak charge. Lupa pula nak charge laptop saya. Okay. Okay, TPM dalam RM pula adalah sama dengan TPM unit darabkan dengan harga jualan seunit. Kan hari tu ada dalam nota sekejap mana ni jadual. Mana pula dia punya ni? Ni dah anak saya punya. Sekejap. Saya download dah juga. Mana hari tu rasa dah. Bawa ni hilang juga lagi. Dia download masuk mana? Mana dia pergi? Oh, ni dah ada dah. Okay. Saya pusingkan. Okay, jadi kalau nampak kat sini ni TPM kalau di dalam nilai RM. Jadi TPM darabkan dengan harga jualan seunit. Jadi dapatlah berapa ringgit. Jadi kalau dalam soalan ni apa tu? Okay, jadi TPM unit dia tadi 1,000. Kita darab dengan harga jualan seunit dia berapa? Berapa harga 70. jualan? 70. Jadi 70 darab 1,000 kita dapat RM. RM berapa? 70,000 kan? Okay. So far ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, saya rasa kalau setakat 1 hingga 4 ni sebenarnya saya dah ajar awak hari tu kan. Tapi yang nombor 6A5 ni saya belum ajar.
6A5. Ni siapa dapat jawab ni baguslah, maknanya sebenarnya tak susah sangat tapi baguslah sebab awak cuba. Walaupun saya tak ajar lagi, awak cuba. Okay, very good. Okay, kalau kat sini dia kata kuantiti biskut yang perlu dijual untuk memperolehi keuntungan RM5,000. Okay, jadi kita tengok balik kat sini, kita pakai formula yang ni Ni sebelah bawah ni. Saya besarkan sikit lagi. Allah, dah menjerit-jerit kat atas tu. Okey, jumlah sasaran untuk mengira jumlah sasaran RM6,000, rumus dia adalah macam ni. Sebenarnya rumus dia lebih kurang ni juga, kos tetap bawah dia MCS. Cuma dekat sini kita tambah dengan untung sasaran. Kan awak tengok sebelah dia. Lebih kurang sama je, cuma sini tambah untung sasaran. Okey, untuk dapatkan jumlah pengeluaran dia. Okey, jadi saya pergi balik dekat tadi Jadi dia punya formula dia adalah sama dengan dia punya pengeluaran Allahu Akbar kabirah. Okey, ni apa tadi? Okey, pengeluaran dia. Pengeluaran dia sama dengan tadi kos tetap tambah dengan untung sasaran. Okey, bahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, kos tetap dia tadi kita dah dapat RM50,000 tambah untung sasaran, dia target untung dia ialah RM5,000 bahagi dengan harga jualan seunit dia tadi 70 tolak kos berubah seunit ialah 20. Okey, jadi kita kira atas tu dapat RM55,000 bahagi dengan 50. Jadi kita dapat 1,100 unit. Maknanya bila dia nak untung sebanyak 5,000, okey, dia perlu keluarkan unit pengeluaran dia sebanyak 1,100. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya pasal yang ni? Cikgu. Ya, saya. Kalau soalan ni saya guna formula yang untuk keuntungan. Keuntungan? Dekat buku teks. Oh, dia bagi formula dia macam mana? Dia bagi keuntungan sama dengan unit keluaran darab margin jaruman seunit tolak kos tetap. Boleh tak tolong snapkan page tu? Cikgu sebenarnya buku teks cikgu pun tertinggal kat sekolah ni. Boleh snapkan bagi dekat Telegram. Kita share sama-sama. Okay, sementara kita tunggu Kesha tolong snap. Jangan lupa sekali lagi saya cakap kehadiran, tolong klik dekat yang kelas sebelah tu Kelas sebelah yang link tadi saya bagi. Okay, hari ni 5 Wira 21 orang. Bagus. Okay, manakala 5 Cemera 23 orang. Ni tolak 1, 2 cikgu dalam 20. Saya pun tolak 1 cikgu ni. 5 Wira dalam 20 orang. Okay, much better lah daripada sebelum ni. Mungkin ada yang tak dapat join kita sebabkan dia ada tuition ke apa ke. Jadi saya harap apa yang saya rekod tu nanti Karang dapat ni lah. Dapat sama-sama ni Dah ni
Keuntungan, letak keuntungan dia yang kat depan unit keluaran. Okey, kalau Jadi saya main dengan unit algebra. okey, jadi maknanya awak patah-patah balik lah, tapi at the end dia sama juga kan. Okey, jadi dia punya untung, kalau ikut formula tadi, kejap saya tulis balik. Unit pengeluaran darab dengan, sama dengan kos tetap tambah untung sasaran bahagi MCS. Okey. Macam ni lah dia punya formula asal. Tapi tadi yang ikut tadi yang tu dia bagi untung sasaran kan. Jadi unit pengeluaran darab MCS kan sama dengan kos tetap tambah untung sasaran. Jadi untung sasaran sama dengan darab MCS tolak kos tetap. Samalah tadi kan. Cuma dia nak cari untuk unit pengeluaran ni, kalau awak hafal yang ni pun okey juga sebab dia terus directly dapat berapa unit pengeluaran dia. Okey. Tapi apa pun terima kasihlah Kesha, bagus-bagus. Tapi kita tengok apa yang kat dalam buku teks lepas tu dia kata B, berdasarkan jawapan di atas, lukis graf titik pulang modal. Sekejap, ada orang masuk. Tunggu sekejap. Mana orangnya? Tak ada pula. Bunyi tapi tak ada. Ni dia. Razin. Okey. Saya masuk balik. Okey, tadi macam kita dah tahu bahawa TPM dia ialah RM1,000 kan. Lepas tu dia punya, kita tengok balik. TPM dalam RM dia adalah 1,000. Lepas tu TPM unit dia adalah 1,000, TPM RM dia adalah 70,000. Saya tulis balik sini sebab kita nak buat jadual. Okey, TPM unit ialah 1,000. Makcik ni jam lagi. Sekejap Jamboard ni ke jam. Tak tahulah sebab lain ke apa. Arfan, buat apa? Okey, sorry TPM dalam unit
ialah 1000, manakala yang RM ialah 70,000 ringgit. Jadi nanti sekarang bila kita buat graf tu agak-agaklah 1000 dan 70,000 tu berada di tengah-tengah. Sebab untuk akaun dia tak bagi skala macam dalam maths. Okey. Okey, jadi seterusnya kita kena buat jadual. Saya buat jadual sikit kat sini. Sebab kita nak plot kan, kita nak lukis graf. Okey, ni unit pengeluaran. Kos tetap, kos berubah, jumlah kos, sini jumlah hasil ataupun jumlah jualan. Okey, dia punya unit pengeluaran sebabkan dibagi kat sini 1000, kita agak-agak nak dapatkan dia dekat tengah. Jadi saya ambil 500 saya. Okey, 1,500. Satu lagi saya ambil 1,500. Satu sebelum, satu selepas daripada unit 1000 ni. Okey, jadi kita tengok kos tetap dia tak berubah. Dia buat 500 pun 50,000. Kalau ni pun 50,000 juga. Kan? Kos tetap tak berubah. Okey, sekarang ni kita tengok kos berubah pula. Tadi kita tahu kos berubah unit ialah RM20. Okey, jadi bila 500 maknanya 500 darab 20. Yang bawah ni pula 1,500 darab dengan 20. Jadi kita dapat bawah atas ni dapat 10,000. Yang bawah ni dapat 1,500 darab 20. Kita dapat 30,000. Okey. Okey, jumlah kos pula. Jumlah kos ialah di mana kita ambil kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Jadi 50,000 tambah 10,000 ni dapat 60,000. Yang bawah tu pula 50,000 tambah 30,000 dapat 80,000. Okey, jumlah hasil pula ataupun jumlah jualan. Ni tadi RM170. Jadi kalau 570 kali 500 dia dapat 35,000. And then yang ni tadi dapat sebanyak 1,500 darab 70, kita dapat 105 sifar. Okey, dapat tak sama dengan saya? Dia punya graf ni, dia punya graf pula. Dia punya jadual ni. Ni sebelum kita nak berpindah. Ya. Boleh? Saya punya lain sikit cikgu sebab saya guna yang lain. Oh, awak guna unit pengeluaran dia berapa tu Kesha? Saya guna 2,000 dengan 5,000. Oh, tapi macam 5,000 sebab kita dah tahu TPM dia 1,000. Jadi nanti macam dia dekat sebelah bawah nampak kecil je tempat dia punya tu kan. Sebab tu yang saya kata kita kena cari TPM unit tu dulu supaya dia elok macam kita dapat dia kat tengah-tengah. Okey, tapi tak apa. Kita tengok jadual dia. Jadual pula. Kita nak buat graf dia pula. Okey. Ni saya dah pergi jadual. Apa nama dia? Dia punya, kita nak buat graf dia Okey, betul ke ni? Soalan 6B. 6B lah kan? Muka surat 127. Okey.
Sekejap saya buat. Okay. And then saya nak lukis graf dia. Sekejap. Saya tepikan kalkulator. Pergi mana? Azam Malik, tengok adik. Ha? Kau biar betul. Ke kapal terbang? Azam Malik, pergi tengok tu budak tu nampak apa tu? Takkan ada Superman, kau ni mengarut lah. Apa benda tu? Azam Malik, kau tengok adik ni. Astagfirullahaladzim, kau janganlah kacau adik. Okey, bila kita buat graf, jangan lupa kita plotkan. Okay, ni sedang elok tengah-tengah. Okey, sini unit pengeluaran. Yang sini RM. Tolong plot. Ni ada markah ni setiap satu ni. Okey. Lepas tu tadi kita ambil tadi dia 1000. Okey. Saya boleh ambil sini macam ni lah ya. Plotkan. Okey, sini kosong. Sini 500. 1000. 1500. 2000. Okay, saya turunkan bawah sikit. Hari ni Jambot ni baik dia tak lambat macam hari tu. Okey, sebab tu saya kata kena cari ni. Jadi kita boleh agak-agak bahawa yang 1000 tu dia berada dekat tengah-tengah. Kalau dia 1000 tu dekat sini, nanti sekarang tempat dia nak bersilang tu tak cantik, dekat bawah sangat. Okey, kita plotkan pula untuk paksi Y ataupun RM. Okey, tadi dia punya tu tadi 50,000 kan? Dia 50,000 ke bukan? Dia punya tu tadi 70,000, sorry. Jadi kita cuba adjust bahawa 70,000 tu dapat lebih kurang kat tengah-tengah juga Satu, dua, tiga, empat. Hilang. Katakanlah sini saya letak 50,000. Sini 100,000 Ini 150,000. Okey. Okey, seterusnya kita cuba plotkan dia punya titik pulang modal iaitu 50,000. Dah apa dia cerita. Jangan kat sini lah, jauh-jauh sikit. Dia tengah mengajar lah. Banyaklah kau. Nak cerita kuat-kuat sanalah. Okey, ni saya plotkan dekat 50,000. Okey. Tulis kat sini kos tetap. Kan kos tetap dia memang dia melintang je macam tu. Sebab tak kira berapa pun unit pengeluaran dia, kos tetap dia tetap sama. Okey. Lepas tu kita ambil pula tadi tu
dia punya kos berubah ya. Kos berubah tak ada. Kita ambil jumlah kos dengan jumlah hasil. Kita ambil jumlah kos dulu. Jumlah kos ialah 60,000. Jumlah kos unit pengeluaran 500, jumlah kos 60,000. Sekejap. Unit pengeluaran 500 tu 60,000. Saya agak lebih kurang kat sini lah. Saya agak-agak tempat dia lebih kurang kat sini lah. Kan unit pengeluaran dia 500, dia punya tu 60,000 lebih kurang kat situ. Okey, lepas tu dia unit pengeluaran dia 1,500. Adik, pergilah jauh sikit dek. Kau cerita kuat-kuat kat sini buat apa? 1,500 tambah 80,000. Okey, 1,500, 80,000. Lebih kurang kat sini saya rasa. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat garisan untuk jumlah kos. Jumlah kos dia mesti start dekat sini, dekat 50,000 sini. Ni lebih kurang lah. Sebab saya ni pun skala saya tak berapa betul. Jangan lupa tulis jumlah kos. Namakan setiap garisan yang kita dapat tu. Okey, dan akhir sekali yang kita nak garis ialah dia punya jumlah hasil. Jumlah hasil okey, 500 sama dengan 35,000. Manakala 1,500 sama dengan 105,000. Okey. Tu titik dia tu. Jadi saya dapat lebih kurang, ni mesti start daripada kosong. Okey. Tu pun terlari sikit saya garis tu. Okey, jadi kan ni agaknya sebab saya tadi buat tak berapa tepat. Okey, jadi bila kita tengok kat sini, okey, ni sepatutnya jatuh dekat 1,000 ni tapi saya punya lari saya tak buat atas kertas kerah betul. Dia jatuh dekat 1,000. Sepatutnya dekat 1,000 sini. Tapi sebab saya tak pakai skala yang betul. Okay, and then yang ni dia jatuh dekat 70,000 Kalau awak buat pakai graf betul, skala yang betul sepatutnya dia dapat. Ni sebab tadi saya tak pakai skala yang betul. Okay. Ni tadi saya lupa sekali lagi nak namakan ini jumlah hasil. Jangan lupa namakan ni juga titik pulang modal. Yang ni lah yang tengah-tengah tu. Okey, lepas tu lorekkan tu kawasan rugi okey, yang bawah kawasan untung. Kena tulislah sini rugi, sini untung.
Okey? Cikgu, Ya saya? kalau tak lorek tulis rugi dengan untung saja boleh ke? Kena lorek rasanya sebab kita nak tunjukkan kawasan tu. Kalau dalam AdMax pun nak tunjuk kawasan, awak kena lorek kan? Dengan Max. Sebab kita nak tunjuk area tu. Betul tak? Saya kata ni kalau dalam AdMax ataupun Max dia nak tunjukkan kawasan tu sebab ni kawasan tau. Jadi kita kena lorek lah. Kalau tak orang tak faham pula kan. Bahawa itu sebenarnya dia kawasan. Dia region Okay? Ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, antara yang buat tu tadi ada yang dapat exactly betul titik dia dekat 1000 dengan tu 70,000 ada? Ya cikgu. Dapat tapi yang Kesha punya tadi bawah dia memang kat bawah sikit Tak banyak sangat. Dia memang tepat-tepat atas juga. Okey lah. Tapi itulah sebab nak bagi cantik tu biar sebab dia saya guna skala lebih besar sikit kot. Mungkinlah kot sebab saya pun ruang ni pun tadi kecil kan. Yang lain-lain tadi, okey tak graf awak? Sama tak? Saya tunjuk balik grafnya. Lorek ni tak semestinya pakai warna. Awak nak pakai pensel lorek jenuh pula awak nak bawa pensel warna kan. Macam buat lukisan pula. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh saya pergi kepada yang kedua? Ke awak rasa nak stop dulu sampai sini, sambung next class? Sebab saya rasa ramai pun yang tak buat kan. Saya nak bagi chance awak buat dulu soalan 7 boleh? Dan satu lagi saya nak tanya. Minggu depan cuti. Lepas tu kita nak buat taklimat. Yang awak free hari apa? Kalau saya buat taklimat pasal kerja khusus hari Sabtu ni boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh kita guna waktu kelas tambahan kita tu pukul 10.30 pagi. Saya ada kelas cikgu. Siapa tu? Saya buat di kelas cikgu. Tuition. Nadia tu siapa? Suhaila. Yang korang boleh bila? Petang? Petang Sabtu boleh? Boleh. Semua setuju petang Sabtu? Cikgu petang pukul berapa? Okey cikgu. Kalau pukul 2. Boleh pukul 2? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Apa? Siapa tu? Saya ada kelas juga pukul 2. Pukul 3 boleh tak cikgu? Boleh lah pukul 3. Kita buat 3 sampai 5 Okey. Okay, ni macam merah ada problem tak? 3 sampai 5 hari Sabtu untuk Tak taklimat ada, kerja cikgu. khusus. Tak ada cikgu. Tak ada setakat ni semua okey. 5 Wira okey kak? 5 Wira tadi ada kata dia nak request pukul 3 sebab ada yang habis kelas pukul 3 kot. Okey lah kot. Rasanya Kita- pukul 3 hingga 5. 3 hingga 5 Yang ni lepas tu kerja khusus ni saya nak minta lagi lah masa kat awak banyak penuh permintaan saya sebab nak tolong awak ni. Dan saya tengok kalau ikut taklimat daripada taklimat daripada kita punya ketua kawasan memang agak strict tahun ni. Kesian korang kan dalam keadaan macam ni kena strict pula. Tapi nak buat macam mana kita kena hadap jugalah. Okey, kita anggapkan ni satu cabaran lah kat kita Jadi minggu depan sebabkan cuti sekolah saya nak ambil kesempatan ni. Boleh ke buat kelas dan awak nak pagi ke petang ke macam mana? Cuti sekolah pun tak boleh gimana kan. Daripada kat rumah je baik kita buat kelas. Cikgu pagi.
Boleh cikgu. Boleh Kalau pagi boleh. Pagi boleh. Kita buat berapa hari? 3 hari boleh? Boleh. Tapi Boleh. korang kena bagi kerja sama lah. Tolong bila cikgu ajar, tolong buat. Tak buat memang susah. Kan macam saya dah ajar nanti sekarang, saya ajar macam mana nak buat. Jadi korang kena tolong buat. Jangan tunggu sebab cikgu tak dibenarkan langsung bagi jawapan ke awak ke apa, tak dibenarkan. Okey, awak dan tidak siap kena hantar pada saya ataupun Cikgu Amalina. Kami cek kata betul ke tidak, awak hantarlah through Telegram. Saya dan Cikgu Amalina dah bincang-bincang bahawa awak kena hantar kerja khusus ni secara personal dalam Telegram. Jadi kita boleh tengok awak punya flow dah sampai mana setiap seorang. Boleh? Cikgu kerja khusus ni kena buat dalam kertas kajang ke? Ya, awak kena buat draft dia dalam kertas kajang boleh. Kalau misalnya kalau journal nak buat kat kertas journal boleh, ledger buat kat kertas ledger pun boleh. Kalau dah tak ada kertas pakai kertas kajang pun boleh, kertas A4 pun boleh. Tapi macam kesian lah kalau kertas A4 tak ada line-line tu. Tapi kalau nak guna kertas kajang sekolah punya pun tak ada masalah, nak guna kertas kajang luar pun sekatilah. Janji kena ada. Cikgu boleh rujuk buku kan? Boleh rujuk. Nanti awak boleh check balik lah ataupun nak tanya ke apa ke boleh. Yang pastinya cuma dia tak bagi cikgu cikgu directly jawapan ke awak. Dia kata sampaikan, dia kata misalnya kalau cikgu awak buat salah kat situ, tulis salah je. Dia tak bagi cikgu tuliskan jawapan. Kena tulisan awak sendiri. Sehingga begitu sekali dia strictnya kali ni. Okay. Jadi next week, minggu ni tadi kita kata pukul 3 petang, hari Sabtu. Next week bila tu? Pukul 10 pagi. Tuition on tak? Yang ada tuition ni, waktu cuti sekolah tuition korang on juga ke tak? On lah sedih. On tapi pukul? Kalau saya kata Isnin, Rabu, Jumaat pukul 10 sampai pukul 12, 3 hari tu boleh? Boleh. Saya tak akan rakam tau yang ni. Saya tak akan rakam. Okay? Sebab takut nanti sekarang jadi isu, lepas tu nanti kan jadi macam-macam lah. Kan takut jadi bukti pula. Tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain di Macam Merah, untuk kerja khusus, sesi kerja khusus memang tidak ada rakaman. So siapa yang terlepas memang akan terlepas lah. 5 wira pun sama. Ingat bagi tahu kat kawan-kawan semua bahawa saya takkan rakam. Okay? Sebab kita tak nak ni apa semua jadi isu, jadi bukti. Sebab baru-baru ni adalah satu kes di mana adalah kes yang tak sedap kita nak ni, sebab dia memang sangat suruh kita menjaga integriti. Okay? Jadi saya harap sama-samalah kita ni. Sebab saya risau kan kalau misalnya ada sesiapa yang tertinggal, kita pun tak tahu dalam keadaan hari ni kes dah 11,000 dah 2 hari, especially Selangor. Awak rasa bila kita boleh start sekolah? Kita pun tak tahu kan? Kita pun tak boleh nak agak, saya tak rasa akhir bulan 8 ni, bulan 9 ni kita naik. Sedangkan kita kena hantar kerja khusus tu akhir bulan 9. Okay? Jadi kita kena fikirkanlah cara. Okay, saya rasa sampai sini dulu. Ada apa-apa tak yang saya ni ataupun nak tanya, ataupun Cikgu Amalina ada apa-apa tak yang mungkin saya tertinggal ke nak bagi tahu pada murid-murid? Setakat ni tak ada apa-apa. Cumanya tentang pengambilan kertas soalan tu nanti bila hari Sabtu lah kot kan? Baru kita bagi tahu bila boleh ambil kat sekolah kan. Tapi kalau nak bincang tu mesti dah ada kertas soalan kan? Betul. Saya cubalah dalam sehari 2 ni supaya sediakan awak punya kerja khusus, dan juga yang kedua ialah apa nama dia? Sediakan kerja khusus. Yang kedua ialah surat. Saya takut ada tak yang siapa-siapa yang nak pergi ambil kertas soalan tu yang rasa sejumpa roadblock ke apa ke?
Dia kalau setakat daripada section 18, daripada section 20 nak pergi ke sekolah tu setakat ni tak ada masalah, tak ada polis apa semua pun. Saya Tapi rasa kalau daripada high form tu kalau tak silap dekat Kilang FNN dekat situ selalu ada. kat situ Saya rasa kalau saya pun daripada section 8, daripada SUK tu tak jumpa polis. Cuma satulah saya nak nasihatkan sebab awak dekat dengan klinik. Tadi pagi saya lalu kat tepi klinik tu orang yang beratur, saya tak tahulah mungkin orang yang swab test ke apa dan termasuk orang yang vaksin, memang ramai sangat. Okey, jadi jangan singgah mana-mana, ambil kertas soalan tu balik. And then jaga SOP, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Ni je lah yang dapat saya pesan. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Nanti saya proseskan video yang ni. Saya akan sharekan lah dekat dalam YouTube dan semua bahan kan nanti saya bagi. Okey, ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kalau dari pihak saya dah tak ada apa-apa lah. Itu je. Thank you Kak. Okey, welcome. Terima kasih Madina. Okey, terima kasih semua. Kita dah boleh keluar lah ya. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, Terima kasih, cikgu. bye. Sama-sama.